Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi kita berjumpa dalam kempen Go Cashless 2020 bersama OneSend. Saya kenalkan, nama saya Lieutenant Besar Malik bin Mizan TLDM. Saya dari OneSend Sdn Bhd ya tuan-tuan. Jadi pada malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang perkembangan teknologi yang begitu pesat sekali ini. Hari ini berkenaan dengan kita punya telefon bimbit tuan-tuan. Jadi kebergantungan hidup kita dengan gadget ni begitu ketara sekali sekarang ni. Yang mana kalau kita lihat penggunaan handphone sekarang bukan hanya sekadar buat panggilan, tapi dia dah jadi kita punya e-dompet. Dia dah ambil alih tugas e-dompet kita, yang mana kalau kita berjalan ke mana kita tak perlu bawa cash lagi dah. Aplikasi-aplikasi yang ada dalam handphone kita ni kita boleh menggunakan untuk membuat pembayaran kepada merchant-merchant untuk keperluan harian kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, world dunia migrate daripada cash kepada cashless. Jadi daripada tunai kepada bebas tunai. Yang mana kalau kita perhatikan di negara jiran kita, contohnya di Indonesia, di warung-warung, di gerai-gerai, orang dah bayar menggunakan aplikasi handphone, menggunakan QR code. Kalau di India, duit dah mula pulang ke central bank mereka. Kalau di China pula tuan-tuan lagi hebat, peminta sedekah pun dah pakai QR code. Sampai macam tu sekali lah. Jadi suka tak suka kan, kita kena berubah, kita kena migrate daripada tunai kepada bebas tunai. Jadi pada malam ni saya nak berkongsi lah dengan tuan-tuan. Kita cuba memahami tentang cashless ni dan bagaimana kita boleh memanfaatkan teknologi ni dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita boleh menjana satu pendapatan yang lumayan sebenarnya melalui cashless ni kalau kita pandai pilih platform yang betul. Jadi kita nak share malam ni bagaimana kita boleh kitar semula belanja hangus kita jadi satu sumber pendapatan yang lumayan tuan-tuan. So mari kita sama-sama fahami tentang cashless punya payment ecosystem ni. So jadi dalam cashless payment ecosystem ni ada dua pemain utama dia. Yang mana terdiri daripada pengguna dan juga peniaga tuan-tuan. Pengguna dan juga peniaga. Sebahagian daripada kita mungkin peniaga, tapi semua daripada kita adalah pengguna. Jadi kita berbelanja setiap hari untuk keperluan harian kita. Sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang. Perbelanjaan ni boleh dikirakan sebagai belanja hangus tuan-tuan. Jadi macam mana kita bayar? Kita bayar menggunakan tunai. Kita bayar gunakan tunai, duit kita dapat dari mana, kita ambil daripada bank lah. Ini cara biasa yang kita gunakan selama ni. So dalam cashless punya payment ecosystem, jadi duit tunai ni ditarik daripada pasaran. Jadi kita tak payah keluarkan duit kita yang dekat bank tadi. Jadi apa yang perlu kita buat, kita transfer duit kita pergi ke cashless platform provider dalam aplikasi-aplikasi dalam handphone kita. Jadi daripada situ bila kita buat pembayaran kepada merchant, kita hanya perlu scan aja QR code merchant tu tadi. Jadi kita punya wallet akan pindah pergi ke merchant punya wallet lah. Daripada merchant dia transfer pergi ke bank. Inilah kaedah cashless punya payment ecosystem. Jadi kalau kita membayar menggunakan contohnya internet banking, itu juga cashless payment. Cuma kalau kita sarapan pagi RM6.50, takkanlah kita nak bayar menggunakan Maybank tu juga. So tak kena tempat lah. Dan kalau kita menggunakan credit card, debit card, itu juga cashless. Tapi banyak macam-macam yang tak ada facilities untuk menerima bayaran menggunakan credit card atau debit card. So dengan menggunakan QR code ni, ini latest teknologi tuan-tuan. Jadi yang mana daripada sekecil-kecil warung goreng pisang tepi jalan sampailah sebesar-besar hotel 5 bintang boleh menggunakan kaedah ini. Dia cepat, mudah dan selamat. So kenapa kita kena pergi cashless tuan-tuan? Jadi pengurusan duit tunai ni memang banyak masalah lah. Jadi kita semua mungkin pernah mengalaminya. Duit cicir, hilang, silap kira, wang rosak, wang palsu, rompakan, ragut. Jadi hari-hari kita dengar benda ni lah. So dengan menggunakan kaedah pembayaran bebas tunai ni bagi peniaga-peniaga pula, ni memudahkan dari segi urusan perniagaan mereka lah. Jadi kalau contohnya bagi peniaga-peniaga pula, dengan menggunakan kaedah pembayaran cara bebas tunai ni juga, dia akan jadi lebih mudah dan cepat dan selamat. Contohnya peniaga tak perlu nak fikir pasal wang kecil, wang kecil. Jadi kalau awal bulan tu selalunya
Jadi sarapan pagi RM6.50, bagi duit RM50, bagi duit RM100, kena 2-3 customer, peniaga dah pening dah. So dengan menggunakan kaedah bebas tunai tadi, jadi masalah ni dapat diatasi, dan juga ketirisan di kaunter, kan. Jadi masalah risiko duit jualan hantar ke bank terdedah kepada risiko rompakan rambut dan sebagainya lagi lah. Dan juga bagi peniaga-peniaga yang melibatkan tenaga kerja yang ramai, dan juga dari segi keselamatan, contohnya macam pam minyak, Petronas kan dah gunakan aplikasi nama dia Settle, yang mana kita tak perlu lagi pergi kaunter, dalam kita je kita boleh buat pembayaran. Dan seterusnya contohnya parking, parking juga menggunakan kupon wang kecil. So dengan cashless tadi, dia jadi mudah, cepat dan selamat, tuan-tuan. Dan seterusnya, apabila kita buat pembayaran menggunakan cashless punya platform ni, semua perbelanjaan kita ada rekod, pukul berapa, minit berapa, saat berapa, kepada siapa kita bayar, semuanya ada rekod. So bila ada rekod ini, ini salah satu cara membantu pihak berkuasa seperti SPRM dalam usaha membenteras rasuah, tuan-tuan. Dan oleh kerana kita semua adalah pengguna, kita berbelanja setiap hari seperti mana saya katakan tadi, so kalau kita pandai pilih platform yang betul, tuan-tuan, jadi cashless platform ni boleh dijadikan sebagai satu platform untuk kita buat usahawan digital kita, yang mana seperti mana saya katakan awal tadi, melalui platform ni kita boleh kitar semula belanja hangus kita, jadi satu sumber pendapatan yang lumayan dan berkekalan. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, negara kita juga serius dalam migrate ke cashless ni. Jadi kalau kita perhatikan baru-baru ni, kerajaan memperuntukkan RM450 juta, tuan-tuan, diagih-agihkan kepada 15 juta rakyat Malaysia. Setiap satu orang dapat RM30. Tapi RM30 ni mereka tak bagi tunai, kan. Mereka salurkan melalui 3 aplikasi, iaitu Boost, Touch 'n Go dan juga Grab. Jadi RM450 juta disalurkan melalui 3 platform ni kepada 15 juta rakyat Malaysia. Setiap seorang dapat RM30. Tujuannya apa? Untuk merangsang ekonomi digital ni. Jadi ada 15 juta orang yang ada e-wallet dah. Jadi mana tadi Malaysia nak menggerakkan ekonomi digital kita. So by ujung tahun ni, jadi penggunaan cashless ni akan mula digerakkan, digiatkan. Jadi mana tadi negara kita dah bersedia untuk menuju ke arah cashless, tuan-tuan. So cuba kita lihat dalam ekosistem ni, RM450 juta disalurkan melalui 3 platform ni tadi. Kita dapat RM30. Berapa agak platform ni dapat? Jadi RM450 juta, kalau dia ambil 1% saja dia punya payment gateway punya charge, RM450 juta kali dengan 1%, RM4.5 juta. RM4.5 juta bagi dengan 3, maka setiap satu platform ni akan mendapat RM1.5 juta, tuan-tuan. Hebat. Kita dapat RM30, mereka dapat RM1.5 juta. Itu masa permulaan. Apabila ujung tahun ni nanti, apabila implementasi tentang cashless ni dilaksanakan, dikuatkuasakan, yang mana daripada 15 juta rakyat Malaysia ni kita anggarkanlah setiap satu orang berbelanja untuk keperluan harian, mereka sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, bila lah, katalah RM500 setiap satu orang. Jadi 15 juta kali dengan RM500 sebulan, maka tadi berlaku transaksi pembayaran ialah RM7.5 bilion, tuan-tuan. Jadi RM7.5 bilion kalikan dengan 1% payment gateway ialah RM75 juta. Bagi 3, setiap satu platform ni akan dapat bulanan RM25 juta. Satu perniagaan yang cukup lumayan, tuan-tuan. Jadi selaku peneraju, selaku pemain utama dalam cashless payment ekosistem ni, kita pengguna dan juga peniaga. So bagaimana kita nak ambil bahagian dalam ekosistem ni? Kita sama-sama dapat manfaat, bukan hanya sekadar pengguna je. So itu kita kena tengok di mana ruang-ruang yang kita boleh ambil bahagian. Jadi kita cuba dalami sikit platform ni, ekosistem ni. Kita tengok contohnya peniaga. Apa masalah peniaga, tuan-tuan? Jadi untuk nak jadi ni, kita kena jadi pengguna bijak, tuan-tuan. Kita juga kena jadi peniaga bijak. So jadi peniaga masalah mereka ialah mereka nakkan customer, nakkan sale. Jadi platform cashless platform yang ada,
tidak banyak membantu. Jadi mereka hanya membantu dari segi sudut memudahkan cara pembayaran dia, tapi dalam peniaga nak dapatkan pelanggan, nak dapat sale, mereka tak ada bantu dari segi memudahkan dari segi mendapatkan pelanggan. Jadi peniaga apa dia perlu buat, dia kena terpaksa ada bajet untuk iklan dan juga promosi, tuan-tuan. Jadi iklan dan promosi ni mana tadi peniaga-peniaga kalau dia tak ada bajet ni, mereka ada kurang daya saing lah. Jadi iklan dan promosi ni kena bayar dulu, tuan-tuan, kepada company pengiklanan, company pencetakan, tapi hasil dia belum tentu lagi. Jadi platform yang ada tidak membantu. So selaku pengguna, kita lihat pula apa masalah kita. Masalah kita semua mungkin sama, kita semua pengguna kan. Okey, dari segi pengguna kita nak value for our money. Jadi kita beli sesuatu, kita nak kualiti yang terbaik lah. Contohnya kalau kita nak pergi makan, kita akan cari mana-mana kedai yang boleh menawarkan kita makanan yang sedap lah, contohnya kan. Harga pula, kita nak harga yang termurah. Ni yang selalu kita berlagangin dengan apa ni, peniaga-peniaga. Makan nak sedap, harga nak murah. Dan apa lagi, kalau dapat free lagi seronok, tuan-tuan. Ni dia kan. Apa lagi ni, tak percaya pergi kat masjid hari Jumaat, kita tengok macam mana kan. Belum letak lagi dah habis kan. Okay, so seterusnya apa lagi yang pengguna nak, kalau boleh dapat duit lagi, tuan, itu tak payah cerita lah. Inilah, jadi kita tengok apa ni, platform yang ada tak dapat membantu peniaga dan juga pengguna dalam kita menyelesaikan masalah kita. Okey, so kita kena cari platform yang mesra peniaga, yang mesra pelanggan, tuan-tuan. Ada tak platform-platform yang seperti ni? Okey, jadi pada malam ni saya nak memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu aplikasi baru, tuan, iaitu 1 sen, 1 sen. Walaupun dia 1 sen, tuan-tuan, dia make sense. Jadi aplikasi kita ni dia bukan hanya sekadar untuk buat pembayaran macam aplikasi-aplikasi yang ada di luar sana. Jadi aplikasi kita punya aplikasi ni didatangkan dengan fintech services. Fintech ni finance technology ataupun teknologi keuangan. Jadi bagaimana aplikasi kita ni membantu peniaga dan juga pengguna dalam menyelesaikan masalah yang seperti mana saya nyatakan sebentar tadi. Okay? So apa yang kita tawarkan kepada peniaga-peniaga ialah kita tawarkan peniaga untuk mengiklankan perniagaan mereka di dalam aplikasi kita secara percuma, tuan-tuan. Tak perlu bayar 1 sen pun. Kita offer dia boleh iklankan bisnes mereka dalam aplikasi kita. Bukan saja iklan dia, mereka boleh promosikan bisnes mereka dalam aplikasi kita secara percuma. Cuma dengan syarat mereka tawarkan sedikit percentage kepada kita punya community kan, dan anggapkan itu sebagai kos pengiklanan. Jadi menariknya di sini, kalau sebelum ni kalau mereka nak iklan, nak buat promosi, mereka kena bayar dulu ke company pencetakan atau company pengiklanan kan. Jadi harga iklan pihak syarikat pengiklanan yang tetapkan. Tapi kalau dengan mereka mengiklankan dalam kita punya aplikasi kan, mereka sendiri yang tentukan berapa persen yang mereka nak bagi sebagai kos pengiklanan daripada jualan mereka. Jadi dengan arti kata lain, kalau saya ada apps 1 sen ni, saya contohnya nak pergi ke Kota Baru, Kelantan, saya nak cari homestay. Jadi apa saya buat? Saya search melalui app saya tadi, Kota Baru homestay. Jadi saya akan lihat mana-mana homestay yang iklankan perniagaan mereka dalam kita punya aplikasi. Jadi saya boleh pilih yang mana berapa persen bagi. Saya boleh tengok gambar-gambar bilik-bilik mereka kan. Jadi kalau saya nak bawa booking, saya boleh bawa booking terus. Kalau dia ada sediakan QR code, saya boleh bawa pembayaran terus daripada masa saya buat tempahan. Dan kalau contohnya restoran, jadi map bawa pergi ke kedai dia kan, hari apa buka, hari apa tutup, pukul berapa buka, pukul berapa tutup, halal tak halal, semua maklumat-maklumat ni kita boleh dapat di hujung jari kita. Daripada sekecil-kecil warung goreng pisang sampailah sebesar-besar hotel 5 bintang, mereka boleh iklankan perniagaan mereka di dalam aplikasi kita secara percuma. Jadi dengan arti lain, merchant-merchant ni tadi, mereka berpotensi besar untuk dapat pelanggan-pelanggan baru yang tak pernah datang kedai mereka. Yang dah datang akan datang lagi. Yang dah datang juga akan promote pada komuniti mereka kerana ada persen yang ditawarkan. Okay. So bagi pengguna pula, kita punya aplikasi ni dia kena guna smartphone kan. Bila gunakan smartphone, kita kena ada line telefon. Jadi kita kena gunakan kita punya one call punya SIM card kan. Kenapa one call punya SIM card? Dia tak boleh pakai SIM card lain kerana SIM card kita ni juga dilengkapi dengan fintech services. Sebentar lagi saya akan terangkan lebih lanjut tentang one call ni. Jadi bila oleh kerana menggunakan fintech services, maka kita punya aplikasi ni amat sesuai untuk kita jadikan dia sebagai platform untuk kita jalankan kita punya program usahawan digital.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey, setiap mereka yang ada aplikasi OneSend, app OneSend ni, bila mereka buat pembayaran menggunakan apps ini di mana-mana merchant yang ada iklan dalam kita punya app, okey, setiap kali mereka buat pembayaran, mereka akan dapat cashback. Menarik tuan, kita buat pembayaran, kita akan dapat cashback real time tuan-tuan. Berapa banyak kita dapat bergantung berapa persen merchant tu bagilah. Okey, besar merchant tu bagi, besarlah cashback yang kita dapat. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, okey, siapa saja boleh download app OneSend ni daripada Play Store ke, daripada Apple Store tetapi untuk nak aktivatekan kita punya aplikasi ni, app ni, kita kena ada referral, dan kita kena ada SIM card one call. Kalau tak ada dua ni, kita tak boleh activate kita punya apps kita lah. Okey. So apabila kawan-kawan kita yang kita perkenalkan, ahli keluarga kita yang kita perkenalkan apps ni, bila mereka ni membuat pembayaran di mana-mana merchant yang ada iklan dalam kita punya app tadi, so of course mereka juga akan dapat cashback macam mana kita dapat. So jadi apa yang kita dapat pula tuan-tuan dan puan? Jasa anda tetap dikenang tuan-tuan. Jadi apabila mereka buat pembayaran, anda dapat royalty. Seronok tuan-tuan. Orang minum teh tarik, kita dapat royalty. Orang pergi cuci rambut, kita dapat royalty. Orang pergi cuci kereta, repair kereta kan. Orang duduk homestay, di mana sajalah mereka buat pembayaran, kita akan dapat royalty real time tuan-tuan dan puan. Masuk dalam wallet kita, terus boleh digunakan. Berapa banyak kita dapat bergantung berapa persen merchant tu tawarkan dia punya kos pengiklanan dia. Okey. Lebih menarik lagi tuan-tuan dan puan. Jadi daripada apps kita ni, wallet yang kita dapat, kita ada wallet daripada activity campaign kita, daripada royalty, daripada cashback yang mana tadi, kita boleh transfer kita punya wallet ni kepada kita punya prepaid Visa card. Kita boleh transfer wallet kita ke prepaid Visa card. So daripada Visa card ni tadi, kita boleh tunaikan duit ni dekat mana-mana mesin ATM di seluruh dunia tuan-tuan. Kalau kita tunaikan di Malaysia, dia keluar ringgit tuan. Kalau kita tunaikan di Indonesia, dia keluar rupiah tuan-tuan. Menarik. Dan debit card prepaid Visa card ni juga boleh digunakan untuk buat pembayaran pembayaran di mana-mana merchant yang terima Visa tuan-tuan. Dan menarik lagi, kita punya wallet yang ada dekat kita punya aplikasi OneSend ni tadi, jadi bagi contohnya pekerja-pekerja asing, amat sesuai sekali mereka kalau pekerja asing menggunakan apps ni. Kerana apa? Wallet yang ada tadi, mereka boleh transfer wallet ni ke keluarga mereka, di mana, di Bangladesh ke, di Pakistan ke, di Iran ke, di Filipina ke, di mana sajalah. Mereka transfer terus masuk ke akaun bank keluarga mereka. Menarik sekali tuan-tuan. Jadi bukan hanya sekadar buat pembayaran, tetapi aplikasi ni kita boleh transfer duit keluar negara, kita boleh cash out dekat mana-mana mesin ATM menggunakan kita punya prepaid Visa card, kita boleh dapat royalty, kita boleh dapat cashback. Jadi memang menarik sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa sebenarnya di belakang OneSend punya aplikasi ni? Jadi aplikasi OneSend ni dibangunkan oleh OneSend Senayan Berhad. Jadi OneSend Senayan Berhad ni ialah anak syarikat kepada TFP Solution Berhad. Jadi TFP Solution Berhad ni adalah syarikat yang senarai di Bursa Saham Kuala Lumpur. Dan dia punya sister company ialah Mobility One. Mobility One ni senarai di London Stock Exchange. So dua syarikat yang tersenarai di Bursa Saham tuan-tuan. Satu di BSKL, satu lagi di London Stock Exchange. Kenapa dipanggil sister company? Kerana dua-dua syarikat ni diterajui oleh CEO yang sama, iaitu kita punya Datuk Husin bin Abdul Rahman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau kita lihat tadi, aplikasi ni dia lain daripada yang lain. Jadi dia ada banyak keistimewaan dia dalam aplikasi yang kita tawarkan melalui aplikasi ini. Sedikit tentang latar belakang TFP Solution Berhad dan juga Mobility One. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, TFP Solution Berhad ni dia tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur sejak tahun 2008 lagi. Jadi dia membangunkan software untuk telekomunikasi, untuk fintech services dan juga untuk apps punya platform. Dan manakala Mobility One pula dia listed dekat London Stock Exchange. Jadi status MSC status, dan juga berdaftar di Kementerian Kewangan as a Bumiputra Status Company. Dan dia juga ada lesen third party debit card acquirer, dan ada lesen e-money operator by Bank Negara Malaysia, ada lesen e-wallet, dan dia juga ada kelulusan daripada Bank Negara untuk melantik merchant-merchant tuan-tuan. Jadi di mana kita boleh buat pembayaran di merchant menggunakan kita punya e-wallet. Dan dia juga ada remittance license daripada Bank Negara. Jadi that's why kita tengok tadi, kita punya aplikasi boleh kirim duit ke luar negara, boleh gunakan prepaid Visa card, boleh kita buat dapat royalty dan juga kita boleh dapat cashback.
Okey. So kita sama-sama lihat corporate video Mobility One ni, tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kenapa kita kena gunakan aplikasi OneSend? Ada banyak apps kat luar sana tuan-tuan untuk kita buat pembayaran. Okey, selain daripada apa kelebihan-kelebihan seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, okey. Jadi aplikasi OneSend ni juga sebenarnya dia di backup oleh dua public listed company tuan-tuan iaitu TFP Solution Berhad dan juga Mobility One satu listed kat BSKL, satu listed kat London Stock Exchange dan kita ada kelulusan daripada bank negara untuk kita jalankan e-money ataupun e-wallet tuan-tuan Okey, dan sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, okey, di pejabat kita di Kampung Baru, okey. Jadi kita ada lebih kurang 40 software engineer bersama-sama dengan kita yang daripada Iran, daripada Bangladesh, daripada Pakistan dan juga kita juga ada software engineer local, software engineer Jadi yang mana kita punya software kita, apps kita semuanya kita bangunkan sendiri tuan-tuan dan puan Jadi kita bangunkan sendiri, kita maintain sendiri dan juga kita integrate sendiri yang mana kita tak gunakan third party jadi dengan backup yang sebegini kuat jadi insyaAllah jadi platform OneSend ni dia akan menjadi satu platform yang bakal merobos pasaran di negara kita dalam waktu yang terdekat ini tuan-tuan dan puan Okay. So bagaimana OneSend ni dia make sense okay, jadi tuan-tuan seperti mana saya katakan tadi, setiap merchant yang nak iklankan dia punya perniagaan dalam aplikasi kita, okey, tak perlu bayar 1 sen pun, cuma mereka kena tawarkan sedikit persen. Jadi persen ni okey, anggapkan sebagai kos pengiklanan sebagai kos pengiklanan Jadi mereka kena bagi persen. Berapa persen nak bagi terserah pada mereka nak bagi 5% ke, 10% ke, 20% terserah kepada mereka Jadi minimal kita minta 3% lah, paling minimal lah. Okey, daripada berapa duit yang kita dapat daripada persen duit ni kita akan agihkan, sistem akan agihkan duit ni okey, so kepada kita punya komuniti. Contohnya 50% daripada berapa nilai duit ni akan dibagikan kepada pengguna punya pool manakala 20% daripada nilai duit ni akan dibagi kepada business partner punya pool dan baki 30% lagi ini kepada OneSend selaku platform provider untuk cover kita punya overhead kita. Okey, sebagai contoh tuan-tuan dan puan katalah Mak Minah Tom Yam. Jadi di mana kita sarapan pagi hari-hari, di mana kita makan tengah hari, di mana kita minum petang, kita beli goreng pisang, kita beli ikan, kita beli ayam, kita gunting rambut, kita pergi workshop. Jadi kita offer peniaga-peniaga ni untuk jadi kita punya merchant, okey, elankan bisnes mereka dalam kita punya apps. Kita promote yang kedai mereka. Okey. Contoh Mak Minah Tom Yam dia offer 6.5%. 6.5% ni
Jadi termasuk 6.5% ni termasuk 1.5% payment gateway punya charges. Ni Mobility One punya charges lah. So baki tinggal 5%. Jadi 5% inilah yang akan kita agih-agihkan dalam kita punya komuniti. Jadi kalau anda nak bagi, kalau anda merchant, anda nak bagi 10% contohnya, anda nak bagi 10% di sini, jadi anda kena offer 11.5% kerana ini termasuk 1.5% payment gateway. Okay. Now, contoh, katalah saya pergi makan dekat restoran Mak Minah Tom Yum. Okey. Jadi saya makan kat Mak Minah Tom Yum. Jadi bila dah makan, bil keluar RM100. Jadi saya nak buat pembayaran. Jadi pertama sekali saya kena check dekat saya punya apps. Okey, dekat OneSend punya app, saya ada cukup wallet RM100 saya nak bayar. Kalau tak cukup, saya boleh top up daripada bank, daripada transfer daripada online banking, ataupun saya boleh transfer dengan kawan-kawan yang ada wallet, boleh bagi dia cash dan tukar wallet peer to peer, P2P. Okey. So saya scan setiap merchant yang berdaftar dengan OneSend, dia ada dia punya QR code lah. Jadi apa yang perlu saya buat, saya scan dia punya QR code, saya masukkan duit RM100 dan saya masuk saya punya PIN number, wallet saya kena potong RM100. Jadi Mak Minah tak terima RM100 pasal dia bagi 6.5% diskaun tadi kan untuk advertisement fee. Jadi Mak Minah cuma terima baki dia. So baki dia RM93.50. Jadi daripada RM100 saya buat bayaran, Mak Minah terima RM93.50 pasal dia offer 6.5%. Jadi 1.5% daripada RM100 ni iaitu RM1.50. RM1.50 pergi kepada payment gateway punya charges lah. So baki tinggal 5% iaitu RM5. Duit RM5 inilah yang akan kita agihkan oleh sistem kepada kita punya pengguna, business partner dan juga OneSend. Okey. 50% daripada duit RM5 ni akan diagihkan kepada pengguna punya pool. Jadi RM2.50 lah. Manakala 20% daripada RM5 ni akan diagihkan kepada business partner punya pool. Business partner ni ialah mereka-mereka yang memperkenalkan merchant-merchant ni tadi untuk mengelankan perniagaan mereka di dalam aplikasi kita. Jadi siapa pun di kalangan ahli kita boleh kenalkan merchant-merchant. Okey, kemudian 30% daripada RM5 ni iaitu RM1.50. Ini akan pergi kepada OneSend untuk kita punya overhead lah. Okey. So daripada RM2.50 ni tadi, RM2.50 yang pergi kepada pengguna tadi, duit ni akan dipecahkan lagi. Sistem akan pecahkan lagi, yang mana 10% daripada RM5 ni akan pergi kepada pembeli sebagai cashback. Jadi saya membayar Mak Minah tadi RM100 kan. Jadi semasa saya bayar, saya scan, dia akan pantul balik real time masuk dalam wallet saya balik 50 sen. Jadi 10% daripada RM5 ni, so 50% akan masuk balik dalam wallet saya, dan wallet ni, duit ni terus boleh digunakan tuan-tuan, bukan point tukar kotak tisu ke, tukar air mineral, tak. Ini terus boleh dipakai, boleh dibuat pembayaran. Manakala siapa yang kenalkan saya, orang yang memperkenalkan saya apps ni kan, jasa dia tetap dikenang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia akan dapat royalty 5% daripada RM5 tu, iaitu 25 sen akan kredit masuk dalam wallet dia real time. Walaupun saya makan di Kota Baru, dia duduk di Johor Baru, jadi sistem akan trace real time, akan masuk dalam wallet dia. Dan begitu juga daripada yang memperkenalkan saya tadi, generasi ke atas yang memperkenalkan, jadi 10 level akan jasa mereka tetap dikenang real time. Jadi dapat 5% sampai 2% lah. Jadi total semua sekali ni tuan-tuan, jadi total semua sekali 48%. Syarikat bagi 50%, ada baki 2% masuk kita punya charity fund, tabung kebajikan kita lah. Jadi kita ada dana untuk kebajikan, untuk kita buat kebajikan pada ahli kita ataupun kepada mana-mana pertubuhan yang memerlukan dari masa ke semasa. Jadi itu duit RM2.50 allocation untuk pengguna, selesai, diagihkan real time. Mari kita lihat pula yang 20% ni, yang business partner. Siapa yang memperkenalkan merchant tadi? Okey, orang yang memperkenalkan merchant tadi, mudah je tuan. Jadi kita gunakan aplikasi kita. Okey, kita lihat dekat column merchant tu, introduce new merchant. So ada borang, jadi kita daftarkan dekat situ. Jadi bila kita submit kan, jadi kita dah jadi introducer. Okay, selaku introducer kan, siapa saja yang pergi makan, contohnya macam Mak Minah punya Tom Yum ni lah, siapa saja yang pergi kat Mak Minah Tom Yum yang buat pembayaran menggunakan aplikasi OneSend, okey, anda akan dapat royalty 5% daripada nilai RM5 ni.
iaitu 25 sen akan masuk dalam wallet anda real time, tuan-tuan. Tak kira siapa pun, yang penting dia bayar menggunakan aplikasi OneSend, okey, anda akan dapat royalty. Menarik, tuan-tuan. Jadi cuba bayangkan, kita kenalkan kedai makan, kita kenalkan kedai tayar, kita kenalkan mana lah. Jadi seolah-olah kita ada share dalam kedai itu, walaupun kita tak pegang spana, tak pegang sudu, tak mop lantai, jadi kita akan enjoy royalty setiap kali pembayaran dilakukan. Sampai bila, tuan-tuan, kita dapat ni? Selagi perniagaan tu berjalan. Apa jadi kalau Mak Minah meninggal? Kalau keluarga dia sambung pembayaran masih lagi menggunakan QR code tu, selagi QR code tu digunakan, selagi itulah pembayaran dibuat, anda akan dapat royalty. Okey. Seterusnya ialah konsultan. Konsultan ni di kalangan ahli kita yang berminat nak jadi konsultan, okey, mereka kena masuk satu kursus yang mana dia ni yang akan servis merchant-merchant tadi. Kalau di Johor Bahru, kalau merchant tu di Johor Bahru, mana konsultan di Johor Bahru yang akan servis merchant tu lah. Kalau di Penang, di Penang lah. Jadi dia ni akan bagi servis merchant tu, dia akan ajar merchant tu macam mana nak log in dekat dia punya back office, macam mana nak tengok dia punya sale, macam mana nak transfer wallet ke bank. Jadi apa-apa masalah di tempat kan, jadi konsultan yang akan servis. Jadi kalau anda sendiri introducer, anda sendiri konsultan, anda boleh dapat 10%. Dan seterusnya ialah koordinator. Koordinator ni di kalangan ahli kita yang berminat nak jadi koordinator ni, satu parlimen hanya ada satu je koordinator yang kita lantik. Jadi kalau siapa yang berminat jadi koordinator, okey, yang mana selaku koordinator ni dia akan coordinate konsultan-konsultan, merchant-merchant, dan juga introducer dan juga ahli-ahli kita di lapangan, di kawasan parlimen dia. Jadi dia kena buka satu center, okey, yang mana rumah kedai lah, dekat bawah ataupun dekat atas, okey, dan dia conduct training di sana, dan dia monitor semua konsultan dan merchant di sana, okey. So dia dapat royalty 5% daripada nilai duit RM5 ni, okey, 5%, okey, setiap mana-mana merchant yang dalam kawasan parlimen dia lah. Setiap kali pembayaran lakukan, dia dapat 5%. Dan selaku koordinator juga, dia ada training center, dia juga akan bina dia punya community dia sendiri. So apabila community dia berbelanja di mana-mana merchant di seluruh negara, bukan di parlimen dia je, dia akan dapat lagi tambahan 5%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali pembayaran dilakukan, inilah yang akan berlaku real time. Okay. So mari kita buat simulasi sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita semua adalah pengguna. Kita semua adalah pengguna. Okay. Suka tak suka, okay, ujung tahun ni kita mula dah kena implementasi ke arah cashless. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita kempen dengan ahli keluarga kita. Okay. Contohnya kita kempen dengan 5 orang ahli keluarga kita lah. Okay, kita terangkan dia apa itu OneSend, apa itu cashless, kenapa kena guna OneSend, kenapa kena pergi cashless. Jadi katalah 5 orang di kalangan rapat kita tadi, dia pun bersetujulah, dia bergabung dengan kita, dia pun download app OneSend ni, dia pun pergi test lah, pergi makan kat restoran Mak Minah tadi kan. Okey, dia makan, oh kita betul dapat 10 sen. Kan? Okey, jadi seeing is believing, kan. Okey, 5 orang tadi kempen juga dengan 5 orang. Jadi contohlah, contoh kata kempen kita bina kita punya cashless society kita sendiri. Jadi 5 kena kempen dengan 5, ada 25 orang. 25 orang ni contoh buat pembayaran juga, so kita dapat juga 10 sen, dapat RM2.5. So sistem akan trace sampai 10 generasi, tuan-tuan dan puan-puan. Oh, lumayan sekali sampai 10 generasi. Kita bina kita punya own cashless society kita sendiri. Jadi di sini, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kita lihat cashless platform provider yang ada sekarang ni, mereka terpaksa membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk bina mereka punya cashless society mereka. Contohnya kerajaan pun baru-baru ni belanjakan 450 juta ringgit nak cashlesskan 15 juta rakyat Malaysia. Tapi hari ni anda nak bina anda punya own cashless society, berapa anda nak perlu bayar? Tapi menariknya dengan OneSend, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tak perlu bayar, tapi tuan-tuan dibayar. Menarik. Kalau kita bina kita punya cashless community seperti ini, okey, dengan duit seposen-seposen je, nak test sistem saja, kita boleh jana pendapatan hampir 500,000 juta, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi daripada perbelanjaan harian, perbelanjaan harian kita yang kita terpaksa belanja, suka tak suka, belanja keperluan harian kita, belanja angus kita, sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, cuci kereta apa semua kan, daripada perbelanjaan ni saja kan, kita boleh jana pendapatan yang lumayan. Jadi kita tak ada jual apa barang pun, kita teruskan kehidupan macam biasa, cuma kita peka dan kita prihatin tentang perkembangan teknologi dan kita pandai memilih platform yang betul.
Ini atas kertas tuan-tuan atas kertas, atas layar 5 kali 5 25, 25 kali 5 125 kan. Matematik tak pernah bohong. Selalu yang bohong ni kita lah kan. Cakap 5 bawa 3 kan. Okey, jadi macam mana kita nak jadikan ni satu realiti? Nak jadikan figure-figure ni satu realiti, ia memerlukan ciri-ciri keusahawanan jadi makanya hari ni kan, jadi kita sebenarnya menawarkan kepada orang ramai bagaimana kita boleh jadi usahawan digital, yang mana kalau kita nak jadikan realiti, kita kena ada kesedaran tuan-tuan dan puan-puan. Kesedaran maksud saya tadi, kita kena peka tentang keadaan ekonomi sekarang ni, ke mana hala tuju ekonomi dunia, negara kan, tentang cashless ni dan kemudian kita kena ada ilmu dan kemahiran macam mana nak gunakan apps ni nak gunakan maximize usage apps ni lah. Pasal banyak dia punya features yang kita kena pelajari dalam apps tadi. Dia bukan macam app biasa. Kemudian kita kena ada faktor motivasi. Of course, apa yang memotivasi kita tak lain tak bukan adalah ringgit lah. Jadi kalau dia boleh menawarkan kita satu sumber pendapatan alternatif yang lumayan dan berkekalan, why not lah. Okey. Dan seterusnya kita kena ada platform. Jadi apa yang kami tawarkan sini platform. Jadi kita dah ada kita punya apps dah siap dah, di backup oleh 2 public listed company, ada lesen daripada bank negara jadi semua kita dah siapkan. So jadi untuk package usahawan digital ni kami tawarkan hanya RM190 sahaja tuan-tuan RM190 saja untuk satu package usahawan digital bersama dengan 1 sen. Okey. So pecahan duit ni tuan-tuan 190 ni pecahan dia RM10 adalah untuk kita beli SIM card one call tadi. Kenapa kita kena pakai SIM card one call? Kerana untuk activate kita punya apps 1 sen, kita kena gunakan one call punya SIM card. Pakai SIM card lain tak boleh activate tuan-tuan Okey, dan baki 180 lagi adalah untuk kita punya platform usahawan dan juga untuk training ada 3 modul kita kena attend. Jadi modul ni yang pertama, sesi yang saya terang ni adalah modul yang pertama. Modul yang kedua ialah kita belajar tentang aplikasi ni, macam mana kita nak gunakan aplikasi ni semaksimal mungkin. Jadi dalam kita menjalankan kita punya usahawan digital. Dan modul yang ketiga, ini adalah modul kita latih tentang bagaimana kita bina kita punya cashless community kita, bagaimana kita bina kita di database. Jadi 3 modul penting yang perlu dihadiri oleh usahawan-usahawan digital kita. Nah, bagi mereka-mereka yang ingin lebih jauh dengan syarikat atau lebih serius dengan syarikat, mereka boleh ambil modul yang keempat. Modul yang keempat ni untuk jadi konsultan. Konsultan ni untuk servis merchant-merchant di lapangan. Jadi mereka kena masuk satu kursus lain, RM50 setengah hari. Jadi mereka ni nanti akan diberi mandat untuk servis merchant-merchant di lapangan, kerana mereka juga ada ganjaran yang lumayan apabila mereka servis merchant-merchant tadi. So misi kami di 1 sen tuan-tuan dan puan ialah kita nak melahirkan 1 juta usahawan digital menjelang akhir 2020. Bukan main tuan 1 juta dalam keadaan ekonomi sekarang ni, kita nak lahirkan 1 juta usahawan digital. Mustahil tak mustahil, sama-sama kita fikirkan. Suka tak suka, ujung tahun ni dianggarkan antara 15 juta ke 20 juta rakyat Malaysia akan pergi cashless. Jadi kita cuma nak tap 1 juta market saja daripada yang ramai-ramai itu tadi. Dan seterusnya kita nak menjadikan cashless society yang dibentuk ni ada kuasa membeli yang besar tuan-tuan. Jadi kita nak kita punya usahawan-usahawan kita jangan usik duit gaji mereka, jangan usik duit simpanan mereka. Hanya daripada duit aktiviti kempen ni memadai untuk mereka berbelanja untuk keperluan harian mereka. Jadi seterusnya kita nak membudayakan masyarakat Malaysia membuat pembayaran secara cashless. Ini kita nak mempercepatkan lagi Malaysia pergi ke arah cashless. Jadi dengan kita punya aplikasi, dengan kita punya faktor motivasi tadi, so dia akan mendorong lebih ramai masyarakat menggunakan pembayaran secara cashless. Dan seterusnya kita nak menerapkan budaya strategi gelombang biru dalam kehidupan seharian kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, teknologi berkembang begitu pesat. So jadi dengan teknologi ni, kalau kita pandai memanfaatkan teknologi ni, sebenarnya kita boleh dapat satu sumber pendapatan yang kita tak pernah terfikir sebelum ni tuan-tuan. Jadi kita ambil contoh Grab, mereka tak ada taksi pun kan. Jadi sedia Grab semua habis tuan-tuan. Trivago tak ada hotel pun, macam mana dia control market hotel-hotel satu dunia. Contohnya lagi Map, mereka tak ada bank kan. Mereka tak ada bank, tapi apabila kita buat urusan bank, transaksi bank semua, semua melalui mereka. So jadi ini strategi gelombang biru. Kita tak perlu bersaing, tapi kita perlu kreatif tuan-tuan. So bagaimana kita nak bermula? Untuk bermula dalam kempen Go Cashless with 1 sen ni, pertama sekali kita bermula sebagai ahli kempen.
Ahli kempen ni modal nak mulakan serendah RM10 je tuan-tuan. Siapa pun boleh, student-student pun boleh, anak-anak kita pun boleh. RM10 saja kita dah boleh mulakan kita punya kempen sebagai ahli. Jadi RM10 ni kita beli SIM card One Call. Kenapa kita kena ada SIM card? Kerana untuk activate kita punya app, kita kena ada SIM card. Okey. Seterusnya kita package yang kedua ialah package usahawan digital. Jadi bila kita dah jadi ahli, kita upgrade diri kita jadi usahawan dan kita masuk 3 bengkel tadilah dan kita dapat platform untuk jadi usahawan. Jadi ada 2 package. Satu RM10 sebagai ahli, kedua RM190 sebagai usahawan. Dia tak ada package RM3,000 ke RM5,000, tak ada tuan Cuma 2 package yang ada ni. Okey. Apa pendapatan yang boleh kita dapat melalui kita punya usahawan digital OneSend? Jadi pertama sekali ialah tentang distribution of SIM card ni, tentang agihan SIM card lah. Jadi kita boleh simpan stok SIM card ni untuk memudahkan pendaftaran ataupun mengaktifkan kita punya OneSend punya cashless community yang bakal kita bina. Satu SIM card harga dia RM10. Jadi kalau kita beli 10 SIM card, kita status kita mobile agency, kita boleh dapat sekeping harga RM9. Kalau kita jual 10, mana kita untung RM1 lah setiap satu SIM card. Kalau kita jadi area agency, kita beli 50 keping SIM card, jadi satu keping jatuh RM8 saja. Kalau kita jadi main agency, kita beli 100 keping SIM card, jatuh harga sekeping RM7. Dan tertinggi sekali kalau kita beli master agency, 500 keping SIM card, jatuh satu keping harga RM6. So kalau kita jual RM10, kita untung RM4 tuan-tuan setiap satu SIM card. Bayang 40%, bukan 40%. Okey. So cuma pembelian kali pertama. Pembelian kali pertama contohnya sebagai mobile agency, anda beli 10 keping, anda kena bayar sekeping RM10 juga. Mana kena bayar 100 Kenapa? Kerana pembelian kali pertama kita akan bekalkan sekali dengan flyers, brochures, banting. Jadi bila anda beli kali kedua baru anda dapat harga status anda. Okey. Nah, pendapatan yang kedua, SIM card One Call tadi tu, bila kita activate, dia tak ada kredit, dia zero. Tapi bila kita activatekan saja sebagai ahli membership, maka orang yang memperkenalkan akan dapat RM2. Ni activation of SIM card lah. So dapat RM2 masuk dalam wallet dia. Okay. Nah, pendapatan yang ketiga ialah Entrepreneur Activation Reward. Ni bila kita punya ahli upgrade jadi usahawan. So bila ahli upgrade jadi usahawan, so usahawan yang memperkenalkan jadi kalau ahli kenalkan usahawan, dia tak dapat. Tapi kalau usahawan kenalkan usahawan, dia akan dapat insentif RM30 tuan-tuan. RM30 ni masuk dalam wallet real time, terus boleh dipakai. Jadi anda boleh kenalkan seberapa ramai usahawan yang anda nak. Setiap satu usahawan anda dapat RM30 insentif. Kalau ahli kenalkan usahawan, dia tak dapat RM30, dia cuma dapat RM2 activation reward aja. Yang RM30 dia pass up ke usahawan di atas. Nah, kita buat simulasi. Ini adalah proses kita bina kita punya own cashless society tuan-tuan. Jadi kita semua contohnya dalam telefon kita masing-masing semua, saya rasa ada berapa dalam phone book, ada nama, ada 200, ada 500, ada yang 1000. Ini semua adalah pengguna. Dan hujung tahun ni semuanya kena pergi cashless. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kempen kepada ahli keluarga kita terdekat. Contohnya kita kempen dengan 5 orang. 5 orang kita kempen jadi usahawan, kita dapat RM30. Jadi 5 kali 3 kita dapat RM150 masuk dalam wallet kita, terus boleh digunakan. Nah, seterusnya apa benda yang kita buat adalah kita bina kita punya cashless community tadi. Jadi 5 orang usahawan tadi tu juga kita bimbing mereka macam mana mereka juga bina mereka punya cashless community mereka. Contoh katalah mereka semua melakukan duplikasi 5 lah. So 5 kali 5 25 orang. Yang 5 orang ni masing-masing kita dapat RM30 macam mana kita dapat lah. Tapi anda dapat apa? Tuan-tuan, jasa anda tetap dikenang kerana anda lah kan, maka kumpulan ni terbina. Jadi level yang kedua ni, generasi yang kedua, anda akan dapat RM2 setiap satu usahawan. Jadi 25 kali 2 anda dapat RM50 masuk dalam wallet anda, terus boleh pakai. Jadi sistem akan trace sampai 10 generasi tuan-tuan. Subhanallah, 10 generasi. Kalau kita buat duplikasi 5 je tuan-tuan, duplikasi 5 je 10 generasi ni tadi kan, kita boleh ada sampai 12 juta lebih kurang kita punya community. Dan daripada duit yang insentif ni tadi boleh mencecah sampai RM24 juta tuan-tuan. Tadi peringkat awal saya katakan, cashless platform provider, mereka belanjakan jutaan ringgit untuk bina mereka punya cashless community. Anda bina anda punya cashless community, anda boleh raih dapat jutaan ringgit. Anda yang dapat. Menarik tuan-tuan. Jadi ini kalau 10% jadi je pun tengok dah jadi lumayan dah. Ini proses kita bina kita punya cashless community kita, one off. Pendapatan one off sekali saja. So daripada
pengaktifan usahawan tadi, okey, RM2 akan masuk dalam tabung kebajikan kita setiap satu orang yang join sebagai kita punya usahawan digital. Di sini ada syarat sikit tuan-tuan. Kalau kita cuma kenalkan seorang je, saya buat simulasi 5 kan. Kalau anda kenalkan seorang je, anda boleh dapat sampai 5 generasi je lah. Kalau anda kenalkan 3, boleh sampai 7 generasi. Kalau kenalkan 5, anda boleh makan maksimum 10 generasi royalty. Okey, ini activation reward, one off proses kita bina kita punya cashless society kita sendiri. Now, pendapatan yang keempat ialah group reward incentive. Group reward incentive ni juga proses kita nak bina kita punya cashless society kita. Ini pun juga one off punya incentive. Jadi kita boleh kenalkan seberapa ramai yang boleh. Kita kenalkan 5, 10, 20, terserah pada kita lah. Jadi orang yang pertama kita kenalkan, kita dapat RM30, kita letak sebelah kiri. Okey, orang yang kedua kita dapat RM30 juga, kita letak sebelah kanan. Kita pecahkan kepada 2 kumpulan. Jadi kita pecahkan kepada 2 kumpulan. Jadi setiap hari pukul 12 malam sistem close account. Okey, sistem close account, ada berapa pendaftaran sebelah kiri, ada berapa pendaftaran baru sebelah kanan pada hari tersebut. Jadi satu kiri satu kanan dia kira satu pasang. Satu pasang dia bayar RM20. Jadi maksimum untuk RM20 ni dia bagi kita 5 pasang sehari lah. 5 kali RM20 kita boleh dapat RM100. Apa jadi kalau lebih daripada 5? Lebih daripada 5 dalam satu hari, satu pasang dia bayar kita RM10, maksimum 200 pasang. Jadi untuk group reward incentive ni kita berpotensi meraih pendapatan sehingga RM2,100 setiap hari tuan-tuan. Jadi boleh cecah sampai RM60,000 sebulan. Jadi bina 2 kumpulan kan, infinity kan. Jadi contoh, Cik Malik, okey, saya punya kumpulan sebelah kiri hari ni ada 300 pendaftaran baru. Sebelah kanan ada 250. Jadi lebih daripada 205, maka pada hari tersebut anda dapat RM2,100. Kaki kecil flush, kaki besar carry forward. Ya, tuan-tuan. Ini one off proses kita bina kita punya cashless community kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita berbalik kepada kita punya SIM card. Ingat tadi, one call tadi saya cerita tadi. So SIM card one call kita ni, ini adalah prepaid tuan-tuan. Prepaid. Jadi mungkin kebanyakan daripada kita hari ni kan menggunakan apa saja talian yang kita pakai lah. Jadi kenapa kita tak tukar ke tempat lain? Mungkin kita tak ada apa sebab kita nak tukar. Tapi cuba kita fahamkan hari ni, tengok apa peluang yang kami tawarkan. Jadi adakah ini cukup sebab untuk tuan tukar talian tuan kepada kita punya one call. Jadi one call ni dia prepaid RM48, panggilan tanpa had ke semua rangkaian tuan-tuan. Ke semua rangkaian, panggillah sampai menanah telinga pun hanya RM48. Dan unlimited social media chat music dan dia bagi kita 80 gig ni 10 gig untuk high speed data, 60 gig ni untuk streaming video semua, dan 10 gig lagi untuk basic internet. Jadi kita punya one call tadi, dia punya line dia menggunakan line Celcom tuan. Jadi coverage 4G. Jadi ni one of the lowest prepaid card market yang ada kat market pada hari ni lah. Dan tuan-tuan boleh kekalkan nombor lama. Cuma tukar SIM card dia boleh maintain same number. Jadi kita punya one call ni tadi, dia ni dilengkapi dengan fintech services. Dia ada e-remittance, dia ada e-wallet. Lepas tu kita kena gunakan kita punya SIM card dengan kita punya apps. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita dah bina kita punya cashless society kita kan. Kita ingat tadi peringkat awal tadi kita kenalkan 5 orang ni, kita dapat RM30 usahawan. Yang level 2 sampai level 10 ni kita dapat RM2 kan. So kita dah bina cashless society kita. Dan masing-masing ni semua ada SIM card one call. Kenapa? Nak activate dia punya app, dia kena ada SIM card one call. So bila mereka top up mereka punya airtime RM48 sebulan untuk keperluan airtime mereka. Jadi hari ni tuan-tuan kita semua setiap orang daripada kita tiap-tiap bulan kita bayar kita punya bil telefon kita bayar je, tak pernah dapat apa pun. Jadi kalau dengan one call anda top up RM48, anda akan dapat cashback 2% daripada RM48 ni. Anda dapat cashback 96 sen masuk dalam anda punya wallet real time, terus boleh dipakaikan. Jadi kita juga ada package yang RM28, yang RM10. Jadi tak kisahlah berapa package diambil, kali dengan 2%, itu kita dapat cashback. Nah, apa jadi bila kita punya usahawan yang 5 orang yang kita kenalkan tadi, mereka juga top up RM48. Anda akan dapat royalty 96 sen pada satu orang, 2%, kali 5 anda dapat RM4.80. 25 orang ni top up tuan-tuan betul akan dapat 96 sen juga, 2%, RM24. 125 orang top up, anda akan dapat RM120. 625 top up, anda dapat RM600. Sistem akan trace sampai 10 generasi tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan tahu tak berapa sebenarnya pendapatan yang tuan-tuan boleh dapat daripada mereka ni top up mereka punya one call punya airtime
untuk mereka berbicara, berhubung, berkomunikasi setiap bulan. Jadi tuan-tuan, kita boleh cecah sehingga 5.8 juta ringgit. Okey, ini bulanan tuan-tuan, bulan depan dia top up lagi, bulan depan dia top up lagi, bulan depan top up lagi. So ini akan jadi satu pendapatan yang luar biasa yang tak pernah kita fikirkan sebelum ni tuan-tuan. Jadi kita bina kita punya cashless society kita, kan. Bila cashless society kita dah terbentuk, bila mereka-mereka ni buat apa ni top up, kita akan dapat satu pendapatan yang lumayan. Tapi dia top up menggunakan kita punya apps tuan. Jangan pergi beli dekat 7-Eleven ke, pergi kat mana. Gunakan aplikasi kita untuk membuat pembayaran ataupun top up kita punya one call. So, senang kira sini tuan-tuan, 96 sen ni kurang 4 sen singgit. Jadi dalam kumpulan anda 10 level ni ada berapa orang? Katalah ada 10,000, maka anda tahu tiap bulan anda ada 10,000 ringgit. Ada 5,000, tiap bulan anda ada 5,000 ringgit. Kerana mereka ni akan top up. Okey. Nah, kita lihat pula bagaimana kawan-kawan kita yang jadi ahli je RM10 kan, dia tak mampu, contohnya anak-anak kita student mungkin dia tak mampu nak top up, nak upgrade jadi usahawan, dia hanya mampu RM10 saja. So mereka top up, mereka pun dapat juga cashback 2% daripada berapa nilai mereka top up. Cuma kalau yang ahli tadi, mereka tak bolehlah kempen dengan 5 orang aja, mereka kena kempen lah, satu hari kempen seorang RM10 kan. Okey, satu hari kempen satu, besok kempen satu, sama katalah mereka kempen pada 30 orang. Ingat tuan-tuan, bukan pergi jual SIM card kan. Kalau kita jual SIM card, kita nak bersaing dengan pasaran di luar sana cukup hebat tuan. Kita kempen go cashless RM10. SIM card kena gunakan pasal nak activate kita punya 1 sen punya app. Jadi kita kempen dengan 30 orang 30 orang, so masing-masing top up RM48, kita dah adalah RM28.80. So 30 orang ni pun super juga tuan-tuan, kempen 30 orang setiap satu orang level kedua. So kita cuma dapat, kalau kita ahli, hanya dapat sampai 3 generasi aja, tak dapatlah sampai 10 tuan-tuan. Kalau kita nak 10, kita kena upgrade jadi usahawan. Kalau kita remain ahli, kita dapat sampai 3 level. Ni pun okey tuan-tuan, dapat 26,000 sebulan modal RM10. So jadi dah ada 26,000, kita upgrade jadi usahawan. So terus kita boleh pergi sampai 10 generasi. Now, pendapatan yang keenam bagi seorang usahawan. Okey, jadi cuba kita lihat belanja hangus kita. Tiap-tiap bulan, suka tak suka, setiap daripada kita bayar bil-bil bil api, bil air, bil Astro, bil Unify, macam-macam bil lah. Biasa kita bayar kat mana tuan? Kita bayar kat pejabat pos lah, kita bayar kat 7-Eleven lah, dekat Petronas lah. So bila kita bayar di tempat-tempat kita bayar tu, of course, kalau kita bayar kat 7-Eleven, 7-Eleven dapat komisen. Kalau bayar kat Petronas, Petronas dapat komisen. Super juga tuan-tuan, kalau kita gunakan aplikasi kita buat pembayaran menggunakan app kita, syarikat akan dapat komisen. So daripada komisen-komisen yang syarikat dapat tadi, sebahagiannya syarikat salurkan balik kepada ahli menggunakan value added services dan jangan lupa juga kita punya pemindahan duit, transfer duit ke luar negara tadi. Mungkin ada di kalangan ahli-ahli kita dalam ni yang bekerja Bangladesh ke Indon ke mana tadi, mereka kirim duit ke keluarga mereka. Kalau mereka gunakan Western Union dapat komisen. So mereka gunakan kita punya app, syarikat dapat komisen. So syarikat akan agih-agihkan sebahagian daripada komisen yang syarikat dapat kepada ahli-ahli komuniti kita. Nah, katalah tuan-tuan sebulan daripada bil-bil yang kita bayar ni, bil api biasa, katalah bagi 10 level kita dapat 10 sen sekupang ni tuan-tuan. Sekupang sahaja, agak ni paling rendah lah saya katakan. Okey, kalau kita ada komuniti kita seperti ni, tuan-tuan tahu tak berapa tuan-tuan punya pendapatan setiap bulan? Subhanallah tuan-tuan, dekat setengah juta lagi. Bayangkan, orang top up pun dekat 5 juta, orang bayar bil api, bil air pun dekat setengah juta. Suka tak suka kita terpaksa terima tuan-tuan. Pasal ni semua sistem yang kira semualah. Okey. So bagi mereka-mereka yang jadi ahli dapat juga, cuma dapat 3 generasi je lah kan. Mereka dapat 3 generasi je. Kalau nak 10 generasi, upgrade jadi usahawan. Okey, pendapatan yang ketujuh tuan-tuan. Ya, ingat tak peringkat awal tadi saya nyatakan, okey, kita punya apps tadi kita boleh buat pembayaran untuk keperluan harian kita di merchant-merchant tadi kan. Jadi tadi saya tunjukkan peringkat awal tadi, okey, masing-masing cuba nak test sistem. Jadi kalau sebulan sekali mereka ni test sistem, kita dapat 498,000 tadi kan. Nah, tuan-tuan kena ingat, bila yang kita punya community ni bila dah terbentuk seperti ni, mereka dah ada pendapatan daripada, ingat tak yang kenalkan usahawan tadi ada RM30, ada RM2, yang pasangan-pasangan tadi ada RM20, top up one call, okay, bayar bil api, bil air. So komuniti kita semua ni ada berduit dah. So apa berlaku? So sarapan pagi mereka tag, makan tengah hari mereka tag, minum petang dia tag, cuci kereta dia tag, workshop dia tag, satu hari entah berapa puluh kali dia tag lah kan. Jadi ini dah jadi
bukan pendapatan bulanan tuan-tuan. Ini boleh jadi pendapatan harian. Subhanallah. Pernah tak kita terfikir macam mana kita boleh jana pendapatan ratusan ribu ringgit sehari tuan-tuan. Jadi melalui kempen cashless ni tadi, sebagai usahawan digital, ianya tidak mustahil tuan-tuan. Kerana matematik tak pernah bohong. Yang bohong selalu kita tuan. Jadi kita jangan bohong. Jadi kita terima, kita buat 5 tuan, buat lebih, janganlah 5 je. Dan kalau usahawan ahli biasa RM10 dapat juga, tapi dapat cuma 3 generasi je tuan, tak dapat 10. Nak 10 kena upgrade jadi usahawan. Okay? So pendapatan yang ke-8, ingat tadi tak, kita boleh lantik merchant. Kalau kita lantik merchant, kita akan dapat 5% daripada berapa persen merchant terbagi. Contoh, katalah kita lantik 100 merchant, kedai tayar lah, kedai workshop lah, kedai makan lah, kedai salon lah, apa sajalah, homestay lah kita pun kenakan. Okey, korang pisang, katalah setiap merchant average bagi 5%. Jadi setiap merchant jualan sebulan katalah RM10,000 yang buat pembayaran menggunakan aplikasi OneSend. Kalau dia pakai apps lain tak kira lah, mungkin jualan dia sebulan RM50,000 kan, ataupun RM100,000. Tapi yang lain menggunakan Boost ke Touch 'n Go ke Grab, tapi yang gunakan OneSend RM10,000. So ada 100 kedai kali dengan RM10,000, maka terhasil jualan RM1 juta. Ni merchant yang anda lantik lah. So merchant ni bagi 5%, 1 juta ada RM50,000. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, duit inilah yang kita agih-agihkan dalam komuniti. Duit ni patutnya dapat kat siapa? Dapat kat kami pengiklanan, dapat kat kami pencetakan. Tapi peniaga bagi duit ni balik pada komuniti yang support dia punya bisnes. Jadi anda selaku introducer kepada macam ni, anda layak dapat 5% daripada nilai duit ni. Jadi anda dapat RM2,500. So RM2,500 ni bukan selepuk. Setiap kali orang buat pembayaran, dia akan masuk dalam wallet anda real time. Jadi RM2,500 pencen tuan-tuan. Dan pendapatan yang ke-9 ialah sebagai konsultan. Ingat tadi konsultan kita yang pergi servis macam-macam tadi, kita juga layak dapat 5%. So jadi kalau anda sendiri adalah introducer dan anda sendiri adalah konsultan, anda ambil lagi 5%, anda dapat 10%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah penghujung sesi penerangan kita pada malam ini. Jadi kita semua sedia maklum, semua daripada kita adalah pengguna. Setiap hari kita berbelanja untuk keperluan harian kita. Suka tak suka, kita berbelanja setiap hari. Belanja hangus. Dan suka tak suka hujung tahun ni, 15 juta, 10 juta, dia mungkin 20 juta rakyat Malaysia akan pergi pada cashless. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang tuan-tuan? Jadi kita kempen dengan ahli keluarga kita, saudara mara kita, rakan-rakan kita, supaya mereka bergabung dengan kita sebagai usahawan digital. Now, apabila anda dah ada komuniti seperti ini, apabila mereka ni berbelanja di mana-mana merchant, jadi tuan-tuan dengar bunyi ni, nanti bunyi ni akan menerangkan apa yang saya maksudkan. Itu dia tuan-tuan. Dia sarapan pagi, kita dapat royalty. Dia repair motor, kita dapat royalty. Dia pergi homestay, dia pergi hotel, dia belanja apa saja tuan. Yang penting dia bayar menggunakan aplikasi OneSend kan. Jadi anda akan dapat royalty. Anda ada mesin cetak duit anda sendiri, beroperasi 24 jam sehari tuan-tuan. You suka ke tak suka, you terpaksa terima duit ni. Jadi kita ada pendapatan yang real time. Kita juga ada pendapatan harian, yang mana pukul 12 malam sistem close account tadi kan. Kita juga ada pendapatan monthly daripada bil-bil yang dia bayar. Jadi kalau anda tanya saya, Cik Malik, berapa maksimum saya boleh dapat pendapatan menggunakan kempen usahawan digital, jadi usahawan digital ni kan. Jadi sebenarnya jawapan dia ialah unlimited income tuan-tuan. Tadi saya tunjuk kita buat duplikasi 5. Kalau tuan-tuan buat duplikasi 10, dia bergantung kepada ciri-ciri keusahawanan seseorang. Dan seterusnya, menarik lagi tuan, pendapatan ini boleh diwariskan. Kerana ini adalah usaha anda, titik peluh anda, anda layak untuk wariskan pendapatan ini kepada anda punya waris. Dan seterusnya tuan, OneSend memang make sense. Jadi tahun 2020 sama-sama kita rebut peluang ini, walaupun dalam keadaan ekonomi negara dengan keadaan wabak yang melanda Jadi dengan menggunakan teknologi, sebenarnya kita boleh bergerak daripada rumah aja. Kerana apa? Apapun keadaannya, kita tetap berbelanja untuk keperluan harian kita. Tuan-tuan. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan. Jadi jumpa balik siapa yang bawa tuan-tuan. Daftar sekarang RM10 tuan-tuan. RM10 kita dah boleh memula dah. Jadi jangan tunggu lama-lama, rujuk dengan siapa yang bawa anda. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih atas perhatian yang tuan-tuan berikan. Jadi saya doakan jadi kejayaan bagi tuan-tuan semua. Jadi dikurniakan kesihatan, jaga diri. Jadi pakur kepada arahan pihak-pihak berkuasa. Jadi doakan juga bagi pihak kami di OneSend, pengurusan OneSend, supaya kami istiqamah dalam usaha kami untuk mengembangkan kita punya kempen usahawan digital, membangunkan
usahawan digital kita. So untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.